keajaiban perubatan Malaysia, kebangkitan Putra Khalid dari Dubai. Di zona akses VIP lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, Kie, sebuah jet perubatan pribadi berwarna putih bersih baru saja mendarat dengan penuh cermat. Saat pintu kabin terbuka perlahan-lahan, ratusan pengawal beruniform bergegas keluar seperti ombak, mengawal ketat sebuah kerusi roda berteknologi tinggi yang direka khas yang perlahan-lahan menuruni tangga. Yang duduk di kerusi roda itu adalah putra ketiga dari keluarga di Raja Emiriyah Arab Bersatu, Khalid bin Zayed. Pada saat itu, tiada sebarang emosi terpancar di wajahnya. Kakinya kaku dan tidak bergerak, seolah-olah boneka. Seluruh perawakannya kelihatan tidak bernyawa, seakan-akan kehilangan jiwa. Siapa sangka, hanya dalam tempo 45 menit, putra yang telah disahkan lumpuh seumur hidup oleh pasukan perubatan terbaik di dunia ini akan dapat berdiri dan berjalan keluar dari pintu hospital dengan kakinya sendiri. Sekiranya berita ini sampai kembali ke istana Dubai, pastinya seluruh keluarga diraja akan gempar. Staf perubatan di lapangan terbang terpaku melihat pemandangan di hadapan mereka. Sejujurnya, mereka telah melihat banyak kejadian besar di Malaysia, tetapi kemewahan seperti ini baru pertama kali mereka saksikan, dan ia benar-benar mengubah pandangan mereka. Pengawal diraja yang berpakaian serba putih tradisional dengan serban emas di kepala, setiap seorang memancarkan aura mengagumkan. 8 orang staf perubatan menolak pelbagai peralatan berteknologi tinggi, menyerupai unit ICU bergerak. Terdapat juga 3 perunding diraja yang jelas berjawatan tinggi, masing-masing dengan ekspresi serius, seolah-olah menghadiri upacara pengebumian negara. Dokter yang bertanggung jawab untuk menyambut Dr. Razali berdiri di sisi dengan rasa gemetar. Beliau ialah Ketua Jabatan Neurologi di Hospital Kuala Lumpur HKL, sebuah hospital utama negara. Selama 30 tahun berkhidmat, beliau telah melihat pelbagai jenis kes pelik dan rumit, tetapi ini adalah berbeza. Pesakit adalah anggota keluarga diraja yang tulen, dan rekod perubatannya jelas tertulis. 5 tahun yang lalu, putra Khalid terjatuh dari kuda semasa bermain polo, mengakibatkan kecederaan teruk pada saraf tunjangnya. Sejak itu, beliau tidak pernah dapat berdiri lagi. Beliau telah melawat hospital-hospital terbaik di Amerika, United Kingdom, Switzerland, dan Jerman. Kesimpulannya adalah sama, kerusakan saraf terlalu teruk, dan beliau akan bergantung pada kerusi roda seumur hidup. Dr. Razali, semua laporan perubatan pesakit sudah tiba, kata pembantunya, Jamilah, sambil menyerahkan folder yang sangat tebal, penuh dengan image dan laporan, termasuk lebih daripada 100 keping film MRI sahaja. Dr. Razali mengambilnya, dan semakin beliau membeleknya, semakin berkerut dahinya. Vertebra keempat dan kelima rosak teruk dan cacat. Sarafnya terhimpit dengan teruk dan ototnya sangat lemah. Keadaan itu benar-benar serius. Tetapi tiba-tiba, beliau menyadari satu butiran penting. Semua laporan perubatan barat hanya memfokuskan pada tulang belakang. Hampir tiada sebarang sebutan tentang keadaan tisu lembut di sekeliling dan saluran tenaga. Menarik, bisik Dr. Razali. Dokter asing ini hebat dalam teknologi, tetapi pemikiran mereka terlalu sempit. Mereka hanya melihat tulang dan saraf, dan tidak mengambil kira bahwa tubuh manusia adalah satu sistem keseluruhan. Konvoi mewah itu bergerak menuju ke HKL. Di sepanjang jalan, orang ramai menoleh. Jalan-jalan di Kuala Lumpur dipenuhi dengan pelbagai kendaraan seperti MRT, LRT, taksi, dan bus yang bersesak-sesak seperti kawah besar. Bau makanan jalanan seperti satai, nasi lemak, dan pisang goreng terapung di udara dari penjual di tepi jalan. Di luar sebuah kedai serbaneka, beberapa pelajar beruniform sedang berbual mengenai pertandingan e-sukan. Bagi Khalid, kehidupan biasa ini adalah dunia yang berbeza. Duduk di kerusi rodanya, beliau memandang keluar tingkap kereta. Matanya kosong, seolah-olah kehilangan jiwa. 5 tahun lebih 1.800 hari daripada seorang putra yang cergas, gemar menunggang kuda dan bermain polo. Beliau menjadi seseorang yang tidak berguna, yang perlu dijaga oleh orang lain di istana Dubai. Pasukan perubatan terbaik berada 24,7 di sisinya, menggunakan semua jenis ubat dan terapi import yang mahal, menelan belanja berjuta-juta, namun kakinya kekal kebas. Untuk merawatnya, hampir semua dokter terkenal di dunia telah dipanggil oleh bondanya. Beliau pernah mendengar bahwa terdapat pakar bedah saraf tunjang yang hebat di Amerika. Jadi beliau segera menempah jet pribadi dan tinggal di sana selama 3 bulan. Menjalani 2 pembedahan besar, tetapi tiada apa-apa yang berlaku.
Di pusat pemulihan paling canggih di UK, beliau tinggal selama setengah tahun, setiap hari menjalani pelbagai fisioterapi. Tetapi akhirnya, beliau kembali ke kerusi roda. Seorang profesor bedah saraf Jerman, selepas melihat film-filmnya, hanya menggeleng dan berkata bahwa sarafnya hampir tiada harapan dan ia akan kekal begini seumur hidup. Tuan Putra, kita sudah sampai di hospital. Pengawal ketua mengingatkan dengan lembut. Pusat penjagaan khas VIP HKL telah lama bersedia. Perlindungan privasi dan profesionalisme berada pada tahap tertinggi. Dr. Razali dan pasukannya menunggu di pintu masuk. Selain pakar tulang, pasukan itu termasuk pengamal urut tradisional Melayu dan ahli terapi pemulihan. Selamat datang ke Malaysia, Tuan Putra Khalid, kata Dr. Razali dalam bahasa Inggris yang fasih. Selepas itu, beliau meminta juru bahasa menerjemahkan. Kami akan melakukan segala yang termampu untuk membantu Tuan Putra berdiri semula. Khalid mengangguk sedikit. Ekspresinya masih dingin. Sejujurnya, beliau sudah lama putus harapan. Kedatangannya ke Malaysia hanyalah karena desakan bondanya yang mendengar daripada seorang rakan yang telah sembuh di Malaysia bahwa penjagaan perubatan di sini sangat baik, terutamanya gabungan perubatan barat dan tradisional yang telah melakukan banyak keajaiban. Tuan Putera, bolehkah saya memeriksa Tuan Putera terlebih dahulu? Tanya Dr. Razali dengan sopan sambil melutut. Di bilik pemeriksaan yang terang, Dr. Razali mula memeriksa kaki Khalid dengan teliti. Pendekatannya unik. Beliau bukan sahaja menekan dan menguji refleks, tetapi beliau juga perlahan-lahan menyentuh garis otot dan urat tertentu. Ini adalah kaedah diagnosis unik beliau yang dibangunkan daripada 30 tahun pengalaman klinikal dan pengetahuan mendalam tentang urut tradisional. Melalui jari-jarinya, beliau dapat merasakan ketegangan otot, tahap penyumbatan pada saluran, dan aliran darah serta tenaga. Ada apa-apa yang pelik, dokter? Tanya Jamilah, pembantunya. Dokter Azali tidak menjawab serta-merta, terus dengan pemeriksaan teliti beliau. Tiba-tiba jari-jarinya berhenti pada bahagian pinggang Khalid. Beliau menekannya perlahan-lahan beberapa kali, dan matanya tiba-tiba bersinar. Seperti yang saya jangkakan, beliau berdiri dan berkata kepada pasukannya, "Rakan-rakan, case ini sangat menarik. Kerusakan struktur tulang belakang memang teruk, tetapi itu bukan punca utama mengapa ia tidak sembuh. Masalahnya ialah kekakuan otot yang berpanjangan, yang menyebabkan penghimpitan berterusan pada saraf. Selain itu, penyumbatan saluran tenaga dan peredaran darah yang lemah menyebabkan beliau kehilangan rasa sepenuhnya. Jadi, apa yang perlu kita lakukan seterusnya?" Tanya Amin. Pelatih muda itu tidak dapat menahan diri. Pertama, kita perlu melonggarkan otot dalam secara menyeluruh untuk menghilangkan tekanan pada saraf. Kemudian, kita akan membuka saluran yang tersumbat untuk memulihkan peredaran darah dan tenaga yang normal. Jelas, dokter. Razali dengan tenang, tetapi semua orang di sana tahu bahwa ia mudah diucapkan tetapi sangat sukar untuk dilakukan. Juru bahasa menerjemahkan setiap perkataan Dr. Razali kepada Khalid dan pasukan perubatan di Raja. Setelah mendengarnya, dokter-dokter asing itu berpandangan sesama sendiri. Salah seorang dokter utama tidak dapat menahan diri dan berkata, "Profesor Razali, pada pendapat saya, kecederaan Tuan Putra sudah 5 tahun. Kerusakan saraf sangat teruk. Adakah benar-benar mungkin untuk memulihkannya?" Dokter Razali tersenyum. Jika berdasarkan perubatan barat tulen, ini sukar difahami. Tetapi dalam kepercayaan tradisional kami melihat keseluruhan badan. Tubuh manusia bukanlah mesin yang dingin. Ia tidak boleh dilihat hanya sebahagian sahaja. Sistem saraf mempunyai keupayaan yang besar untuk menjana semula. Jika kaedahnya betul, keajaiban boleh berlaku pada bila-bila masa. Dokter asing itu coba bercakap lagi tetapi dihalang oleh perunding di Raja. Perunding itu memandang Dokter Razali dan berkata, "Dokter Razali, Tuan Putra telah mengembara jauh ke sini karena kami percaya pada kemampuan Malaysia. Lakukanlah yang terbaik. Walau apapun hasilnya, keluarga di Raja akan sangat berterima kasih. Kalau begitu, mari kita mulakan," kata Dokter Razali, mengarahkan Jamilah untuk menyediakan jarum akupunktur dan katil terapi. Di bilik rawatan, semuanya tiba-tiba menjadi tegang. Khalid dipindahkan dengan teliti ke katil terapi khas. Selepas mencuci tangan, Dokter Razali memulakan fasa pertama terapi. Kaedahnya adalah gabungan urut tradisional, penyesuaian tulang dan fisioterapi modern. Setiap pergerakan adalah tepat dan dengan kekuatan yang betul. Tuan Putra, Tuan Putra mungkin akan berasa sakit dan berat. Itu perkara biasa. Otot Tuan Putra telah kaku selama 5 tahun.
Dan sekarang kami perlahan-lahan melonggarkannya, kata Dr. Razali. Khalid menggenggam penumbuk. Dahinya mula berpeluh. Sejujurnya beliau sudah lama tidak merasai perasaan seperti ini. Selama 5 tahun, kakinya seperti kayu. Sekarang tiba-tiba ada gelombang sakit yang mengalir, yang memberikannya kejutan dan sedikit ketakutan. Dokter, ototnya mula bergerak-gerak. Jamilah menjerit dengan gembira. Mari kita teruskan, kata Dokter Razali dengan tenang. Tangannya tidak berganjak. Beliau tahu ini adalah detik kritikal, dan mereka perlu meneruskannya. Selepas 20 menit, fase urut selesai. Dokter Razali mengambil jarum yang disterilkan dan mula mencucuknya dengan ketepatan pada pinggang dan kaki Khalid. Setiap titik dipilih dengan teliti, menggabungkan titik akupunktur tradisional dan titik pencetus saraf modern yang baru ditemui. Semasa meletakkan jarum, beliau menyebut nama titik-titik itu, mengatakan bahwa ia secara langsung mengaktifkan saraf dan memulihkan aliran darah dan tenaga. Kemudian beliau menyambungkan peranti elektroakupunktur, arus elektrik yang lemah mengalir melalui jarum, masuk ke dalam badan. Saraf yang telah tidur selama 5 tahun itu dikejutkan. Tiba-tiba, Khalid berasa seperti ada beribu-ribu semut merayap di kakinya. Bagus, ini bermakna pengaliran saraf mula pulih, kata Dr. Razali dengan gembira. Dalam 15 menit berikutnya, hanya bunyi dengungan peranti elektroakupunktur kedengaran di dalam bilik. Pengawal diraja dan pasukan perubatan berada di luar, menahan nafas karena gemetar. Masa berlalu, dan Dr. Razali mula mengeluarkan jarum, memerhatikan reaksi Khalid terhadap setiap satu. Apabila jarum terakhir dikeluarkan, beliau menarik nafas panjang dan berkata kepada Khalid, "Tuan Putra, sekarang coba gerakkan ibu jari kaki kanan Tuan Putra." Juru bahasa segera menerjemahkannya. Khalid terdiam, menggerakkan jari kaki, satu gerakan yang telah beliau coba berkali-kali selama 5 tahun, tetapi tidak pernah berjaya. Beliau memandang kakinya, penuh dengan emosi yang rumit. "Cobalah, jangan risau," Dr. Razali menggalakkan. Khalid menarik nafas panjang. Beliau menumpukan seluruh pikirannya pada kaki kanannya. Dan kemudian, keajaiban berlaku. Ibu jari kaki kanannya bergerak perlahan tetapi jelas. Walaupun pergerakannya kecil, ia benar-benar bergerak. Ya Allah, jerit perunding di raja di sisi. Jarinya bergerak, ia benar-benar bergerak. Tiba-tiba, seluruh bilik rawatan menjadi riuh. Semua orang menghampiri. Doktor asing itu terkejut. Mereka yang telah melakukan analisis paling terperinci, dan sebulat suara mengatakan beliau tidak akan dapat bergerak seumur hidup. Tetapi sekarang, hanya dalam 45 menit, jarinya telah bergerak. Khalid sendiri terdiam dan matanya tiba-tiba memerah. Selama 5 tahun, baru sekarang beliau merasakan bahwa kakinya masih hidup. Perasaan sesuatu yang hilang dan ditemui semula membanjiri emosinya. "Jangan terlalu emosional. Mari kita teruskan," kata Dr. Razali dengan tenang. "Tuan Putra, sekarang coba angkat sedikit kaki kanan Tuan Putra." Khalid menggenggam penumbuk dan menggunakan semua kekuatannya. Kaki kanannya mula menggeletar dan terangkat. Walaupun hanya beberapa sentimeter, mereka yang berada di sana menahan nafas, menyaksikan detik bersejarah ini. Sangat bagus. Pemulihan Tuan Putra lebih cepat daripada yang saya jangkakan. Sekarang, kita perlu menstabilkan hasilnya dan membiarkan otot mengingati semula tugas mereka. Dr. Razali, ini sukar dipercayai, kata dokter asing itu dengan penuh kagum. Bagaimana Tuan melakukannya? Ini mengubah pemahaman kami tentang kecederaan saraf tunjang. Ini bukan hanya hasil kerja saya. Ini adalah kejayaan gabungan perubatan barat dan tradisional, jawab Dr. Razali dengan merendah diri. Perubatan barat cemerlang dalam diagnosis yang tepat, manakala perubatan tradisional mahir dalam penjagaan keseluruhan dan mengaktifkan keupayaan semula jadi badan untuk menyembuhkan. Apabila kedua-duanya digabungkan, disitulah keajaiban yang mustahil berlaku. Apa yang seterusnya? Bolehkah Tuan Putra berdiri sendiri? Tanya perunding diraja. Secara teori, ya, tetapi beliau memerlukan bantuan dari beberapa peralatan. Amin. Bawakan Walker ke sini. Jamilah, bantu Tuan Putra untuk duduk. Dengan bantuan semua orang, Khalid perlahan-lahan duduk. Bagi beliau, ini adalah perkembangan besar. Beliau memandang kakinya, dan air mata mula menitis. Seorang putra berusia 35 tahun menangis seperti kanak-kanak. "Tuan Putra, air mata Tuan Putra berbaloi," kata Dr. Razali sambil menepuk bahunya.
Tetapi ini bukan masanya untuk meraihkan. Kita perlu membantu Tuan Putra berdiri sepenuhnya dan berjalan. Walker dibawa masuk. Dr. Razali dan dua ahli terapi membantunya dengan teliti. Letakkan berat badan Tuan Putra pada Walker dahulu. Gunakan sedikit kekuatan pada kaki Tuan Putra. Kaki Khalid menggeletar seperti daun. Ototnya terlalu lemah karena tidak digunakan selama 5 tahun. Tetapi beliau merasakan penggunaan kekuatan untuk menampung berat badannya. Perasaan ini begitu indah sehingga beliau hampir menangis lagi. Baiklah, sekarang coba langkah kaki kanan Tuan Putra. Walaupun sedikit, kaki kanan benar-benar terangkat dan melangkah, kira-kira 10 cm sebelum mendarat dengan stabil. Walaupun pergerakannya kaku seperti robot, langkah itu adalah nyata. Jamilah sangat gembira sehingga beliau melompat. Sekarang kaki kiri. Kaki kiri juga terangkat dan melangkah. Beginilah, langkah demi langkah, Khalid bergerak ke hadapan. Setiap langkah seolah-olah menggunakan semua kekuatannya. Setiap langkah menyebabkan beliau berpeluh teruk. Tetapi setiap langkah adalah satu keajaiban. Apabila beliau tiba di pintu bilik rawatan, pengawal diraja berpakaian putih yang menunggu di luar terkejut. Mereka telah menemani putra itu selama bertahun-tahun. Dari kegembiraannya sehingga putus asa sepenuhnya. Mereka tidak pernah bermimpi untuk melihat adegan ini lagi. Ya Allah, ketua pengawal berlutut sambil air matanya menitis. Ini adalah rahmat daripada Allah. Pengawal lain serentak berlutut, dan koridor dipenuhi dengan ucapan terima kasih dan doa. Khalid berdiri di pintu, memegang Walker, memerhatikan pengawal setianya menangis. Beliau sendiri menangis. Tidak, ini bukan rahmat daripada Allah. Ini adalah rahmat daripada dokter Malaysia, Dr. Razali. Tuan adalah malaikat yang dihantar oleh Tuhan untuk menyelamatkan saya. Beliau segera meminta juru bahasa, menerjemahkan kepada Dr. Razali. Dr. Razali cepat-cepat melambaikan tangannya. Tuan Putra, jangan berkata begitu. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai dokter. Dan pemulihan Tuan Putra baru bermula. Tuan Putra masih perlu menjalani akupunktur dan urut setiap hari. Dokter, tidak kira berapa lama saya tidak akan kembali ke Dubai. Kata Khalid matanya penuh keazaman. Saya mau berdiri sepenuhnya. Saya mau berjalan sendiri. Berita itu tersebar cepat kembali ke Dubai seperti api. Seluruh keluarga di Raja gempar. Apabila Bonda Khalid mendengarnya, beliau segera menangis dan memutuskan untuk terbang ke Malaysia untuk melihat sendiri anak lelakinya berdiri semula. Ayahanda Khalid lebih teruk lagi. Beliau memanggil semua pegawai istana kanan untuk mesyuarat dan mengumumkan bahwa beliau akan memberikan ganjaran besar kepada pasukan perubatan di Malaysia dan berhubung dengan Malaysia untuk kerjasama perubatan yang mendalam. Walaupun ia tidak disiarkan dalam berita di Malaysia, ia tersebar dalam komuniti perubatan. Pengarah HKL secara pribadi menjemput Dr. Razali dan pasukannya ke pejabatnya untuk memuji mereka secara pribadi. Jose, Tuan dan pasukan Tuan telah memberikan penghormatan besar kepada perubatan Malaysia. Orang asing selalu berpikir Dr. Asia lemah. Sekarang, mereka mesti diam. Teknologi perubatan kita benar-benar bertaraf dunia. Pengarah, pujian Tuan berlebihan. Ini bukan hasil kerja seorang sahaja. Tukang urut dan ahli terapi, kami telah memberikan yang terbaik. Kejayaan ini adalah bukti paling kuat keberkesanan gabungan perubatan barat dan tradisional, jawab Dr. Razali dengan gembira. Betul, gabungan dua pengetahuan ini adalah keupayaan unik kita. Tahukah Tuan, beberapa hospital antara bangsa terkemuka telah menghantar message ingin meniru apa yang telah kita lakukan. Pada hari-hari berikutnya, Khalid meneruskan lawatan hariannya ke HKL. Pada waktu pagi, akupunktur dan urut. Pada waktu petang, fisioterapi. Pada waktu malam, beliau masih minum sup herba khas. Dokter, Razali telah membuat pelan pemulihan untuknya. Setiap langkah dirancang dengan teliti. Dalam tempo ini, Khalid juga mula benar-benar mengenali Malaysia. Dahulu beliau melihat Malaysia sebagai sebuah negara pulau kecil di Asia yang ekonominya agak maju sahaja. Kini, setelah berada di sini, beliau mendapati tempat ini sangat modern, tidak seperti yang beliau sangkakan. Dr. Razali, sistem kesehatan di Malaysia sangat bagus, kata Khalid selepas sehari terapi. Saya telah tinggal di hospital terkemuka di Eropa dan Amerika. Peralatan mereka memang mewah, tetapi saya rasa dingin dan tiada sentuhan pribadi. Di sini, di tempat Tuan, berbeza. Tuan bukan sahaja merawat kaki saya, tetapi Tuan melayan saya sebagai manusia seutuhnya. Itulah keistimewaan kami.
menjadi manusiawi, kata Dr. Razali. Pesakit bukanlah sekeping mesin. Kita tidak boleh hanya membaiki kaki dan melupakan orang itu. Penjagaan keseluruhan diperlukan. Selain itu, kami mempunyai sistem kesehatan nasional kami. Walaupun Tuan Putra pribadi, sistem ini telah mengajar pekerja kesehatan kami untuk bersemangat dengan setiap pesakit. Sistem kesehatan nasional, tanya Khalid dengan hairan. Semua orang tidak perlu risau tentang kos rawatan. Ya, dari kanak-kanak hingga orang dewasa, apabila mereka sakit dan pergi ke hospital, mereka tidak dihalang oleh kekurangan uang. Tambah Jamilah, kami mungkin bukan yang terkaya, tetapi perkhidmatan kesehatan dan pendidikan kami sangat baik. Khalid berpikir, di Dubai, kerabat diraja dan orang kaya menikmati perkhidmatan perubatan terbaik di dunia. Tetapi keadaan rakyat biasa masih jauh. Malaysia walaupun kecil, telah berjaya mempunyai insurans kesehatan nasional. Ini sangat hebat. Pada hari ketiga rawatan, perkembangan Khalid jelas kelihatan. Beliau tidak lagi memerlukan tongkat. Dengan sedikit sokongan, beliau sudah boleh berjalan perlahan-lahan. Kekuatan di kakinya cepat kembali. Walaupun masih sedikit menggeletar, ia jauh berbeza daripada keadaannya semasa beliau tiba. Tuan Putra, sekarang mari kita coba berjalan tanpa bantuan, kata Dr. Razali memberikan cabaran yang lebih besar. Bolehkah saya benar-benar melakukannya? Tanya Khalid, teruja dan gemetar. Pemulihan Tuan Putra lebih cepat daripada yang saya jangkakan. Saya percaya Tuan Putra mampu, kata Dr. Razali memberikan semangat. Tetapi perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa. Di bilik pemulihan, Khalid berdiri di tengah-tengah palang selari. Tangannya sedikit diletakkan di atasnya. Dokter, Razali, dan ahli terapi berdiri di kedua-dua belah. Bersedia untuk menyambut pada bila-bila masa, tetapi tidak memegangnya secara langsung. Baiklah, sekarang lepaskan tangan Tuan Putra dan coba berdiri dengan stabil, perintah Dr. Razali dengan tenang. Khalid menarik nafas panjang dan perlahan-lahan melepaskan tangannya. Badannya sedikit bergoyang tetapi segera menjadi stabil. Walaupun kedua-dua kakinya masih menggeletar, ia benar-benar menyokong berat seluruh badannya. Sangat bagus. Sekarang langkah beberapa kali. Angkat kaki kanan dan langkah ke hadapan. Angkat kaki kiri dan langkah. Beginilah. Perlahan-lahan Khalid melangkah. Tiada bantuan luar, hanya dengan kakinya sendiri. Walaupun langkahnya masih tidak cantik, dan beliau perlu menumpukan perhatian sepenuhnya agar tidak jatuh, beliau benar-benar berjalan sendiri. Saya boleh berjalan, saya boleh berjalan, saya benar-benar boleh berjalan, jerit Khalid sambil air matanya menitis. Juru rawat dan dokter di sekeliling bertepuk tangan dan bersorak. Semua orang meraihkan. Seseorang yang telah disahkan lumpuh seumur hidup kini boleh berjalan sendiri hanya dalam 3 hari. Ini adalah keajaiban dalam sejarah perubatan. Apabila berita itu sampai ke Dubai, ia disiarkan di televisi nasional UAE. Walaupun tidak dinamakan putra mana, semua orang dalam keluarga diraja tahu. Banyak ahli keluarga diraja mula merancang untuk menghantar semua ahli mereka yang mempunyai penyakit serius ke Malaysia. Bonda Khalid tidak dapat menahan diri. Beliau segera mengatur jet pribadi ke Malaysia bersama beberapa pegawai kanan keluarga diraja. Mereka semua mahu menyaksikan keajaiban ini. Pada hari kelima, apabila pesawat Bonda Putra itu mendarat dan tiba di HKL, apa yang dilihatnya ialah anaknya berdiri dan menunggunya di pintu masuk, bukan di kerusi roda, tetapi benar-benar berdiri. Khalid perlahan-lahan berjalan mendekat. Walaupun langkahnya masih agak kaku, beliau benar-benar berjalan sendiri. Bonda Putra itu menangis dan memeluk anaknya dengan erat. Teresak-esak, 5 tahun. 5 tahun beliau memerhatikan anaknya yang cergas menjadi seseorang yang tidak berguna. Kesakitan itu lebih teruk daripada kematian. Beliau telah membawa anaknya ke semua hospital terkemuka di dunia, menghabiskan uang yang tidak terkira. Tetapi mereka semua berkata tiada harapan. Beliau tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari di Malaysia, semuanya akan berubah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bonda Putra itu berdoa tanpa henti dalam bahasa Arab. Kemudian beliau menghadap Dr. Razali. Tunduk 90 darjah. Dokter Razali, Tuan telah menyelamatkan seluruh keluarga kami. Tuan adalah penyelamat seumur hidup kami. Dr. Razali segera membantunya berdiri. Tuan Putri, saya hanya melakukan tugas saya. Dan Putra Khalid masih perlu meneruskan latihan. Perjalanan masih jauh. Tidak kira berapa lama, tidak kira berapa kosnya, kami bersedia. Kata Bonda Putra itu, suaranya penuh air mata tetapi tegas.
Khalid akan kekal di Malaysia sehingga beliau sembuh sepenuhnya. Pada hari-hari berikutnya, Khalid meneruskan rawatan sistematiknya. Selain akupunktur harian, urut, dan pemulihan, Dr. Razali juga secara pribadi mengajarnya beberapa latihan Qigong dan Tai Chi yang mudah agar beliau dapat mengawal badannya dengan lebih baik dan meningkatkan aliran tenaga. Amalan kesehatan timur ini sangat hebat, kata Khalid selepas satu sesi. Saya dapat merasakan tenaga mengalir di dalam badan saya. Itulah yang kami panggil aliran darah dalam tradisi kami. Jelas Dr. Razali. Latihan ini secara berkala akan membantu Tuan Putra sembuh lebih cepat dan menguatkan kesehatan keseluruhan Tuan Putra. Khalid kini taksub dengan perubatan tradisional. Setiap hari beliau berlatih dengan bersungguh-sungguh. Dahulu di Dubai, beliau tidak tahu apa-apa tentang budaya timur dan percaya bahwa sains dan perubatan barat adalah yang terbaik. Kini beliau kagum sepenuhnya. Dr. Razali, mengapa begitu banyak hospital hebat di Eropa dan Amerika tidak dapat merawat saya, tetapi Tuan berjaya? Khalid akhirnya bertanya soalan yang telah lama bermain di pikirannya. Dr. Razali berpikir, ini bukan tentang siapa yang lebih baik, tetapi tentang perbezaan perspektif. Perubatan barat melihat manusia sebagai bahagian yang terpisah, di mana yang rosak, disitulah ia dibaiki. Perubatan tradisional melihat keseluruhan. Dalam kes Tuan Putra, perubatan barat melihat saraf putus dan menghukum Tuan Putra. Manakala perubatan tradisional melihat saluran darah dan tenaga tersumbat yang boleh dibuka secara beransur-ansur melalui akupunktur dan obat herba. Sekarang saya paham, kata Khalid. Jadi, gabungan kedua-duanya adalah untuk mengambil yang terbaik dari kedua-dua dunia. Betul, Dr. Razali mengangguk. Ujian perubatan barat adalah tepat. Kita akan menggunakan MRI yang terbaik untuk mengenal pasti masalah. Dalam rawatan, kaedah tradisional lebih lembut dan lebih lengkap. Apabila digabungkan, tiada yang mustahil. Menjelang akhir minggu kedua, Khalid sudah boleh berjalan sendiri. Walaupun masih perlahan, langkahnya sudah stabil. Dokter, Razali mula memberinya latihan yang lebih sukar, seperti naik turun tangga dan berdiri di atas satu kaki. Pemulihan adalah seperti belajar berjalan semula ketika kita masih kecil. Ia memerlukan langkah demi langkah, kata ahli terapi, amin, sambil menunjukkan latihan. Kekuatan otot Tuan Putra masih belum mencukupi, jadi kita perlu menguatkannya perlahan-lahan. Khalid sangat bekerja sama. Setiap latihan dilakukannya sehingga beliau berpeluh teruk. Beliau tahu bahwa semua ini adalah peluang yang diberikan kepadanya oleh pasukan dokter Razali. Beliau perlu memberikan segalanya. Dalam tempo ini di hospital, Khalid juga mula mencintai Malaysia sepenuhnya. Pekerja kesehatan sangat baik kepadanya, profesional dan mudah didekati. Bukan karena beliau seorang putra, beliau dilayan secara istimewa, dan bukan juga karena perbedaan budaya, mereka menjadi malu-malu. Kesaksamaan dan perasaan hangat ini sangat selesa. Jamilah, adakah semua rakyat Malaysia semudah ini untuk bergaul? Khalid tidak dapat menahan diri daripada bertanya. Jamilah tersenyum malu. Oh Tuan Putra, Tuan akan membuat kami besar kepala dengan pujian Tuan. Tetapi benar, rakyat Malaysia biasanya ceria dan mesra. Masyarakat kami terbuka, sambil masih mengekalkan keramahan orang tua. Saya dengar pasar malam sangat terkenal di Malaysia. Apabila saya boleh berjalan dengan baik, bawalah saya ke sana, ya. Sudah tentu. Mata Jamilah bersinar. Banyak makanan di pasar malam dan murah pula. Malaysia kecil, tetapi kualiti hidup tinggi. Kedai serbaneka buka 24 jam. Bila-bila masa Tuan Putra mau membeli. Khalid mula mempromosikan juga. Pengawal saya sekarang pergi ke 7-Eleven setiap hari. Mereka kata baru sekarang mereka melihat kedai yang begitu selesa sepanjang hidup mereka. Itu adalah kekuatan Malaysia, kata Jamilah dengan bangga. Kami mungkin tidak sekaya Dubai. Kami tidak mempunyai begitu banyak kereta super dan pencakar langit, tetapi keselesaan dan kebahagiaan adalah berlebihan. Hanya beberapa langkah sudah ada kedai serbaneka, MRT dan LRT bersambung kemana-mana. Apa sahaja yang Tuan Putra mau makan boleh didapati dengan serta-merta. Kata-kata ini semakin mengukuhkan kekaguman Khalid terhadap Malaysia. Sebelum beliau datang, beliau pikir Asia ketinggalan. Kini beliau mendapati kualiti hidup di sini boleh menandingi Eropa dan Amerika. Pada minggu ketiga, Dr. Razali memutuskan untuk mengambil langkah besar. Beliau membawa Khalid keluar untuk bersenam. Mereka pergi ke sebuah taman berhampiran HKL.
persekitaran yang indah dan udara yang segar. Tuan Putra, sasaran kita hari ini adalah untuk berjalan sejauh 1 kilometer. Ini adalah pencapaian dalam pemulihan Tuan Putra. 1 kilometer, Khalid agak gementar. Percaya pada diri Tuan Putra. Tuan Putra sangat hebat. Dokter Razali memberikan semangat. Mereka berjalan dari hospital, perlahan-lahan di laluan pejalan kaki. Orang yang lalu lalang menoleh, melihat seorang asing berpakaian pesakit yang dikawal oleh ramai pengawal. Tetapi disebabkan budi bahasa rakyat Malaysia, tiada siapa yang datang untuk bertanya atau mengambil gambar. Apabila tiba di taman, Khalid mula berpeluh, tetapi beliau teruskan. Taman itu penuh dengan warga emas yang bersenam. Ada yang berlatih tai chi, ada yang menari. Khalid kagum. Dokter Razali, apa yang warga emas itu lakukan? Mereka berlatih tai chi, amalan kesehatan tradisional. Pergerakannya perlahan tetapi mempunyai kekuatan yang membantu peredaran darah dan keseimbangan. Latihan harian menguatkan badan. Adakah semua warga emas di Malaysia tahu menjaga kesehatan? Ya. Selain itu, dengan sistem kesehatan nasional, kos rawatan tidak mahal, jadi jangka hayat rakyat panjang. Selepas berjalan sejauh 1 kilometer, Khalid sangat letih tetapi sangat gembira. Ini adalah kali pertama dalam 5 tahun beliau dapat berjalan sejauh ini dengan kakinya sendiri. Pengawalnya menangis kegembiraan. Sekembalinya ke hospital, Dokter Razali mengumumkan, Tuan Putra, pemulihan Tuan Putra lebih cepat daripada buku teks. Dalam masa 2 minggu lagi, Tuan Putra boleh menjalani kehidupan normal. Betul ke? Saya sangka akan mengambil masa setengah tahun. Asas Tuan Putra bagus. Tuan Putra rajin. Dan gabungan kaedah kami tiada tandingan, kata Dokter Razali sambil tersenyum. Tetapi apabila Tuan Putra kembali ke Dubai, Tuan Putra masih perlu berhati-hati. Saya akan memberikan beberapa resipi herba yang perlu Tuan Putra minum secara berkala dan lakukan latihan yang saya ajarkan setiap hari. Dokter Razali, saya tidak tahu bagaimana untuk berterima kasih kepada Tuan, mata Khalid memerah. Tuan telah memberikan saya kehidupan baru. Dirawat oleh Tuan Putra adalah satu penghormatan bagi saya, kata Dokter Razali dengan sedikit malu. Ia juga membantu menunjukkan kehebatan perubatan tradisional. Saya berharap lebih ramai orang akan percaya dan mengakuinya. Malam itu, Bonda Khalid mengadakan majelis makan malam yang sangat besar di sebuah hotel 5 bintang berhampiran hospital. Beliau menjemput seluruh pasukan Dokter Razali dan pemimpin HKL. Jamuan itu sangat mewah. Makanannya enak satu persatu dan ada bahan istimewa yang dihantar dari Dubai. Dokter Razali, ini adalah tanda kecil penghargaan kami. Bonda Putra itu secara pribadi menyerahkan kotak yang sangat indah. Apabila dibuka, ia penuh dengan kemenyan berkualiti tinggi dan perhiasan berharga dari UAE. Dokter Razali segera menolak. Tuan Putri, ini terlalu mahal. Saya tidak boleh menerimanya. Tuan perlu menerimanya. Bonda Putra itu berkeras. Tuan telah menyelamatkan nyawa anak saya. Benda-benda ini tidak cukup untuk menyatakan rasa terima kasih kami. Selain itu, keluarga diraja kami telah memutuskan untuk menubuhkan Yayasan Perubatan di Malaysia untuk menyokong penyelidikan gabungan perubatan barat dan tradisional agar dapat membantu lebih ramai pesakit seperti Khalid. Apabila mendengarnya, semua orang terkejut. Yayasan. Dan untuk gabungan 2 jenis perubatan pula, ini adalah rahmat yang sangat besar untuk perubatan Malaysia. Tuan Putri, kami sangat berterima kasih atas kebaikan Tuan Putri. Suara pengarah HKL menggeletar kegembiraan. Yayasan ini bukan sahaja akan membantu lebih ramai orang, tetapi juga akan mengajar komuniti perubatan antara bangsa kaedah kami. Inilah yang sepatutnya, kata Bonda Putra itu. Pengalaman Khalid telah menunjukkan kepada kami betapa hebatnya perubatan tradisional dan betapa teguhnya sistem perubatan Malaysia. Kami mau berkongsi rahmat ini dengan lebih ramai orang. Di tengah-tengah jamuan, Khalid tiba-tiba berdiri. Ini adalah kali pertama dalam 5 tahun beliau bercakap di khalayak ramai sambil berdiri. Rakan-rakan, 5 tahun yang lalu kaki saya hilang rasa sepenuhnya. Saya disahkan oleh dokter di Eropa dan Amerika untuk duduk di kerusi roda seumur hidup. Pada masa itu, saya pikir hidup saya telah berakhir. Saya seperti orang mati yang hidup. Suara Khalid menggeletar. Tetapi Dr. Razali telah memberikan saya kehidupan kedua. Dalam masa 3 minggu saja, saya telah berdiri, saya boleh berjalan. Ini bukan keajaiban, ini adalah kuasa perubatan. Kuasa gabungan 2 pengetahuan. Semua orang bertepuk tangan. Saya mau memberitahu seluruh dunia.
Malaysia bukanlah negara kecil yang mundur seperti yang Tuan Putra pikirkan. Di sini terdapat teknologi perubatan terkemuka di dunia, dan dokter yang terbaik, Khalid menjadi lebih emosional. Saya akan melakukan pengalaman saya ke seluruh dunia, agar semua orang tahu betapa hebatnya perubatan Malaysia. Tepukan semakin kuat. Ramai yang menitiskan air mata kegembiraan. Ini bukan lagi kisah seorang pesakit yang sembuh. Ini adalah bukti besar kehebatan perubatan Malaysia. Pada minggu keempat, latihan Khalid memasuki tahap lanjutan. Dr. Razali mula memberinya latihan yang lebih intensif, seperti berlari perlahan dan melompat. Setiap gerakan dilakukan dengan sempurna oleh Khalid. Kekuatan dan koordinasi kakinya telah kembali normal. Tuan Putra sudah boleh bermain apa-apa sukan, kata ahli terapi, Amin dengan gembira. Senaman sederhana akan membantu otot Tuan Putra sembuh lebih cepat. Bolehkah saya bermain bola keranjang? Mata Khalid bersinar. Saya lihat ramai anak muda di sini suka bermain bola keranjang. Sudah tentu, kata Amin. Tetapi, perlahan-lahan dahulu. Di gelanggang bola keranjang di dalam hospital, Khalid mula menembak. Percobaan pertama tersasar. Yang kedua masih tersasar. Yang ketiga masuk tanpa halangan. Jamilah dan juru rawat bersorak kegembiraan. Khalid sendiri melompat kegembiraan. Satu gerakan yang mustahil baginya 5 tahun yang lalu. Kini, ia mudah. Kakinya melompat dan mendarat dengan stabil. Adegan ini direkam dan menjadi salah satu gambar paling penting keluarga di Raja UAE. Dalam gambar itu, senyuman Khalid lebih cerah daripada matahari. Kakinya terangkat dari tanah penuh kehidupan. Siapa sangka, orang ini telah lumpuh selama 5 tahun. Pada minggu kelima, Dr. Razali melakukan pemeriksaan paling lengkap ke atas Khalid. Hasil MRI menunjukkan bahwa tisu lembut di sekitar saraf tunjang telah sembuh sepenuhnya. Saraf telah kembali normal, kekuatan dan ketahanan otot, walaupun belum kembali kepada keadaan sebelum kecederaan, sudah mencukupi untuk kehidupan dan senaman normal. Tuan Putra dari sudut perubatan, Tuan Putra telah sembuh sepenuhnya. Dr. Razali mengumumkan. Tiba-tiba semua orang di dalam bilik meraikan. Khalid memeluk Dr. Razali. Tidak dapat berkata-kata karena terlalu gembira. Mimpi ngeri, 5 tahun akhirnya berakhir. Beliau telah memperoleh semula badan yang sehat dan kebebasan. Tetapi Tuan Putra masih perlu berhati-hati. Dr. Razali mengingatkan. Teruskan berlatih. Minum obat secara berkala. Jangan terlalu letih. Saraf tunjang Tuan Putra mengalami kecederaan serius. Walaupun sudah sembuh sekarang, ia masih perlu dijaga. Saya janji saya akan melakukannya, kata Khalid. Sehari sebelum beliau berlepas, Khalid berkeras untuk pergi ke pasar malam di Kuala Lumpur. Dr. Razali bimbang tentang keselamatan, tetapi tidak dapat menahan kegembiraan di mata putra itu. Beliau bersetuju. Mereka memilih pasar malam yang terkenal. Pengawal telah membuat pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan tidak terlalu ramai orang. Apabila tiba di pasar malam, Khalid kagum. Bau pelbagai makanan membangkitkan selera, bunyi penjual dan orang ramai memberikan perasaan yang meriah. Terdapat barisan panjang di gerai murtabak, dan baunya sampai jauh. Di sebelah gerai ais kacang ABC, penuh dengan bahan-bahan berwarna-warni. Tuan Putra, coba ais kacang ini, kata Jamilah. Ini adalah pencuci mulut kebangsaan Malaysia. Khalid menghirupnya dan matanya tiba-tiba bersinar. Wow, sedapnya. Tidak terlalu manis dan bahan-bahannya kenyal. Kemudian beliau berturut-turut mencoba satai dan nasi ayam, mulutnya penuh dengan minyak. Beliau tidak lagi menghiraukan imejnya. Rakyat Malaysia yang melihatnya gembira. Tuan, sedap ke? Sangat, jawab Khalid sambil mengangkat ibu jari. Makanan Malaysia memang sedap. Penjual itu gembira dan memberinya beberapa satai tambahan. Selamat datang kembali, Tuan. Beginilah kami rakyat Malaysia. Ceria. Pengalaman ini sangat menyentuh hati Khalid. Di Dubai, beliau hidup dalam sangkar emas, tidak dapat didekati oleh orang biasa. Tetapi di Malaysia, beliau seperti orang biasa, bersesak-sesak di pasar malam dan berbual dengan penjual. Ini adalah kehidupan sebenar. Dr. Razali, saya sangat mencintai Malaysia, kata Khalid sambil mereka berjalan. Orang-orangnya sangat baik, makanan sedap dan murah. Walaupun tidak sekaya Dubai, kebahagiaan di sini berlebihan. Setiap tempat mempunyai ciri-ciri sendiri, kata Dr. Razali. Walaupun Malaysia kecil, ia kaya dengan budaya dan budi bahasa. Itulah kebanggaan kami. Tuan, betul. Khalid mengangguk. Apabila saya kembali, saya akan bercakap dengan ayahanda saya.
Bukan hanya bangunan tinggi dan kereta mahal yang penting. Yang paling penting ialah kehidupan rakyat yang bahagia. Selepas pasar malam, mereka pergi ke kedai buku 24 jam. Khalid kagum. Walaupun tengah malam, masih ramai yang membaca. Rakyat Malaysia benar-benar suka belajar. Begitulah kami bersemangat, kata Jamilah. Tidak kira betapa sibuknya kerja, kami masih perlu meluangkan masa untuk belajar. Khalid melawat kedai buku selama 2 jam dan membeli banyak buku tentang perubatan tradisional dan budaya Malaysia. Beliau berkata, beliau akan membawanya kembali untuk belajar dan membawa perkara-perkara baik Malaysia ke Dubai. Pada hari keberangkatannya, terdapat perpisahan ringkas di HKL. Semua ahli pasukan Dr. Razali hadir. Mata mereka memerah. Dr. Razali, saya akan mengingati kebaikan Tuan seumur hidup saya, kata Khalid sambil memegang erat tangan Dr. Razali. Tuan bukan sahaja merawat kaki saya. Tuan juga mengembalikan harapan saya dalam hidup. Pemulihan Tuan Putra adalah penghormatan terbesar dalam hidup saya, kata Dr. Razali. Ingat pesanan saya, ya. Senaman setiap hari dan minum obat secara berkala. Jika ada masalah, message sahaja saya. Janji, kata Khalid. Beliau menghadap semua orang dan tunduk. Terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih Malaysia. 5 minggu ini adalah tempo yang paling penting dalam hidup saya. Di lapangan terbang, Khalid berkeras untuk menaiki tangga pesawat bersendirian. Setiap langkah stabil, penuh kekuatan dan keyakinan. Apabila tiba di pintu kabin, beliau menoleh dan melambai. Senyumannya lebih cerah daripada matahari. Gambar ini menjadi terkenal di seluruh dunia dan dipanggil keajaiban perubatan Malaysia, yang menimbulkan sensasi dalam komuniti perubatan antara bangsa. Apabila pesawat berlepas, Khalid melihat pulau Malaysia yang semakin jauh dan mengecil. Hatinya penuh dengan rasa terima kasih dan rindu. Pulau kecil ini telah mencipta keajaiban dalam sejarah perubatan dan mengubah hidupnya sepenuhnya. Sekembalinya ke Dubai, kisah Khalid tersebar dalam keluarga diraja dan masyarakat tinggi. Ramai yang melawatnya, dan semua orang kagum. Setiap kali ada pelawat, beliau dengan bersemangat menceritakan pengalamannya di Malaysia, memuji kehebatan Dr. Razali, keberkesanan gabungan dua jenis perubatan. Tahukah Anda, Malaysia sangat hebat. Teknologi perubatan mereka lebih baik daripada Eropa dan Amerika. Dokter bukan saja hebat tetapi juga baik, dan masyarakatnya sangat maju, tidak seperti yang difikirkan oleh ramai. Kata-katanya mengubah pandangan ramai. Mereka dahulu berpikir perubatan barat sahaja yang boleh dipercayai. Kini mereka tahu ada pemain yang sangat hebat di Asia. Ayahanda Khalid semakin kagum. Beliau segera memanggil mesyuarat majelis diraja dan mengumumkan perkongsian perubatan yang mendalam dengan Malaysia. Selain yayasan yang dijanjikan, mereka juga akan menghantar dokter dari UAE ke Malaysia untuk mempelajari gabungan perubatan barat dan tradisional. Ini adalah rahmat daripada Allah dan kehebatan dokter Malaysia, kata raja dengan emosional. Kita perlu berterima kasih dan belajar. Mari kita bawa sistem yang hebat ini kembali ke UAE untuk manfaat rakyat kita. Keputusan itu disokong sebulat suara. Tidak lama kemudian, program pertukaran perubatan secara rasmi ditubuhkan antara UAE dan Malaysia. Khalid sendiri tidak berehat. Beliau mula mempelajari teori perubatan tradisional, berlatih setiap hari, dan malah mengupah seorang master perubatan tradisional untuk tinggal di Dubai dan membimbingnya. Master itu kagum. Tuan Putra, pemahaman Tuan Putra tentang perubatan tradisional sangat mendalam. Jika Tuan Putra bukan seorang putra, Tuan Putra boleh menjadi seorang dokter yang hebat. Saya belajar setiap hari, kata Khalid sambil tersenyum. Pada masa hadapan, saya akan mempromosikan perubatan tradisional di UAE agar lebih ramai yang mendapat manfaat. Setengah tahun berlalu, Khalid kembali ke Malaysia untuk pemeriksaan. Selepas pemeriksaan, Dr. Razali memujinya. Pemulihan Tuan Putra adalah sempurna. Semua indikator berada dalam keadaan normal. Latihan Qigong Tuan Putra juga sangat baik. Terima kasih atas tunjuk ajar Tuan. Dr. Razali, saya ada satu rancangan besar. Ayahanda, saya mau menjemput Tuan ke Dubai untuk membantu kami membina pusat perubatan terkemuka yang menggabungkan perubatan barat dan tradisional. Dr. Razali berpikir, jangan risau, apa sahaja syarat yang Tuan Putra berikan, kami akan berikan, kata Khalid. Tuan Putra tidak perlu tinggal di sana secara kekal. Lawatan berkala untuk memberikan panduan sudah mencukupi. Kami hanya mau membawa pengalaman Tuan Putra ke sana, agar Timur Tengah juga mendapat manfaat. Dr. Razali bersetuju.
Ini adalah peluang yang baik untuk mempromosikan perubatan tradisional. Pada tahun-tahun berikutnya, Dr. Razali terbang ke Dubai beberapa kali. Secara pribadi membimbing pasukan di sana. Pusat perubatan itu dengan cepat menjadi yang terbaik di Timur Tengah. Ramai pesakit dengan penyakit serius pergi ke sana, dan gabungan dua jenis perubatan itu mencipta keajaiban yang tidak terkira. Perubatan tradisional bersinar di Timur Tengah. Khalid kembali sepenuhnya kepada kehidupan normal. Beliau menunggang kuda semula, menghadiri acara di raja, dan malah mewakili negara dalam persidangan antara bangsa. Setiap kali beliau bercakap di khalayak ramai, beliau menyebut pengalamannya di Malaysia dan berterima kasih kepada dokter Malaysia yang telah memberikannya kehidupan kedua. Perubatan tiada sempadan. Budaya memerlukan pertukaran, kata Khalid di forum perubatan antara bangsa. Tidak kira betapa hebatnya perubatan barat. Ia mempunyai nilai unik perubatan tradisional mesti diakui. Hanya dengan belajar dari satu sama lain, kita benar-benar dapat membantu umat manusia. Kisahnya ditulis dalam buku dan dijadikan dokumentari yang tersebar di seluruh dunia. Ramai orang yang dahulunya ragu-ragu terhadap perubatan tradisional menjadi diam. Komuniti perubatan antara bangsa mula mengkaji secara serius gabungan dua jenis perubatan di Malaysia. Kes Khalid menjadi kes buku teks. Dr. Razali menerima banyak anugerah. Tetapi beliau kekal sebagai seorang dokter yang merendah diri, berkhidmat kepada pesakit setiap hari. Ini bukan hasil kerja seorang sahaja. Beliau selalu berkata dalam temu bual, ini adalah hasil kerja seluruh pasukan dan gabungan dua pengetahuan. Saya hanya mahu menunjukkan kepada lebih ramai orang kehebatan perubatan tradisional dan kekuatan perubatan Malaysia. Beberapa tahun berlalu, Khalid dan Dr. Razali menjadi kawan rapat. Mereka sering membuat panggilan video, berbual tentang perubatan dan kehidupan. Beberapa kali setahun, Khalid melawat Malaysia untuk bercuti dan pemeriksaan. Beliau sudah menganggapnya sebagai rumah keduanya. Dr. Razali, tahukah Tuan, saya membuka kedai teh Malaysia di Dubai, menjual teh tarik dan makanan jalanan dari Malaysia. Perniagaan sangat memberangsangkan. Ramai penduduk tempatan mengenali Malaysia karena kedai saya. Dr. Razali ketawa. Nampaknya, Tuan Putra akan menjadi duta budaya Malaysia. Sudah tentu, kata Khalid dengan bangga. Malaysia telah mengubah hidup saya. Saya mahu seluruh dunia tahu betapa indahnya Malaysia. Janji itu terus ditepati di UAE. Beliau sentiasa berbangga dengan Malaysia, perubatan, budaya, makanan, dan rakyatnya. Karena beliau, lebih ramai warga UAE belajar mencintai Malaysia, melawat untuk melancong, belajar dan berkawan. Dan putra itu, yang pernah disahkan lumpuh seumur hidup, menggunakan kisah kejayaannya untuk membuktikan apa itu keajaiban. Beliau bukan saja berdiri semula, tetapi beliau juga membina jambatan yang menghubungkan dua dunia. Beliau menunjukkan kepada seluruh dunia kehebatan Malaysia dan membawa perubatan tradisional ke pentas global.